Bismillahirrahmanirrahim. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Tuan Haji Azman bin Abdul Kadir, Pengetua SMK Tiara Permai, Puan Marzita binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Nora binti Haji Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Yang Mulia Raja Rusdi bin Raja Daud, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Sukri bin Ahmad, Penyelaras Pendidikan Khas, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, Barisan Guru-Guru dan yang dialu-alukan para ibu bapa, para pelajar dan hadirin sekalian. Selamat datang ke Majlis Orientasi Murid Tingkatan 1 bagi tahun 2021. Tahniah dan syabas diucapkan kerana telah memilih SMK Tiara Permai untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan meneruskan sesi pembelajaran di peringkat sekolah menengah. Selari dengan visi SMK Tiara Permai, murid cemerlang, sasiah terbilang, sekolah gemilang, sesungguhnya warga SMK Tiara Permai amat komited dalam usaha ke arah pembentukan modal insan gemilang. Bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis, marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nakiuddin. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat baginda. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha Indah dan Engkau sukakan keindahan. Maka melalui majlis ini, kami hamba-hambamu memuji keindahan sifat-Mu, keluhuran budi Rasul-Mu, serta ketinggian ajaran agama-Mu. Terimalah ya Allah segala puji-pujian hamba-hambamu yang hina ini. Ya Sattar, Ya Syakur, kami merafakkan kesyukuran kepadamu ya Allah atas perkenan dan izin-Mu hari ini. Kami hamba-hambamu mampu berhimpun dan berkumpul bagi menjayakan Majlis Orientasi Tingkatan 1 bagi tahun 2021 SMK Tiara Permai. Padamu kami memohon agar majlis ini dapat keberkatan dan keredaan-Mu jua. Semoga keputusan yang dibuat dapat menggerakkan SMK Tiara Permai ke arah yang dikehendaki. Satukanlah hati-hati kami, warga SMK Tiara Permai, bagi kecemerlangan murid dan kejayaan sekolah. Ya Fattah, Ya Wahhab. Ya Allah, kami berharap agar Engkau terimalah usaha kami ini sebagai usaha murni dan amat ibadah di sisi-Mu. Jadikanlah pada hari ini sebagai pemangkin agar kami mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Ya Manzilar Rahmah wa bil Fatihil Barakah. Kunyakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu, agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang sihat untuk menunaikan perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, seandainya di dalam mesyuarat dalam majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemukaan-Mu, maka ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkataan yang baik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'alil lahumma fina wala ma'ana wala man yattaba'una syaqiyan wala mafrudan ya mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Bentuk acuan menggunakan acuan, takut acuan terbelah dua. Untuk menyampaikan ucapan aluan, majlis mempersilakan Tuan Pengetua. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Azman bin Abdul Kadir, Pengetua SMK Tiara Permai, untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baiklah. Terima kasih kepada pengacara majlis, Cikgu Nur Syafika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sayangi SMK Tiara Permai. Yang saya hormati Cikgu Marzita binti Ahmad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Nora binti Haji Muhammad Nur selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Raja Rosdi bin Raja Daud selaku Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, para guru, para ibu bapa dan murid-murid tingkatan 1 yang cikgu kasihi sekalian. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat melaksanakan bertemu dalam satu majlis yang kita namakan Majlis Orientasi Tingkatan 1 tahun 2021. Makluman tuan-tuan dan puan-puan dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sehingga kini SMK Tiara Permai telah mempunyai saluran TV sendiri iaitu melalui channel YouTube. Sehingga kini terdapat 9 video yang telah kita muat naik di channel tersebut. Dan yang paling tinggi yang dilihat oleh netizen ialah Majlis Anugerah Cemerlang tahun 2020. Seramai 1,500 yang menyaksikan Majlis Anugerah Cemerlang tersebut. Saya ingin merakamkan, mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan murid tingkatan 1 yang telah meluangkan masa untuk sama-sama menonton rakaman yang disiarkan secara langsung pada hari ini. Kesudian tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan siaran ini membuktikan keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan dalam pendidikan anak-anak. Terima kasih juga kepada Jawatankuasa Pelaksana Majlis Orientasi Tingkatan 1 tahun 2021. Walaupun saya telah memberikan notis yang singkat untuk menguruskan majlis ini, namun Jawatankuasa yang dibentuk di bawah pimpinan Cikgu Nurdina dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih saya ucapkan. Saya berfikiran bahawa majlis orientasi ini penting kepada murid-murid tingkatan 1 dan juga para ibu bapa untuk menyampaikan untuk sekolah menyampaikan maklumat berkenaan dengan persekitaran sekolah, berkenaan dengan kurikulum, berkenaan dengan HEM dan juga berkenaan dengan co-curriculum. Saya telah memohon semua guru penolong kanan saya untuk menyediakan dan menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan kepada ibu bapa dan murid-murid dalam majlis orientasi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, saya juga tidak bercadang untuk berucap panjang untuk memberi laluan kepada guru penolong kanan menyampaikan taklimat pada majlis ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru penolong kanan kerana dapat menyiapkan bahan-bahan masing-masing dalam tempoh yang singkat. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucap selamat datang kepada semua murid baru ke SMK Tiara Permai. Selamat menjadi warga SMK Tiara Permai dan menjadi murid SMK Tiara Permai yang berilmu, berakhlak dan berwawasan. Ini merupakan moto rasmi sekolah sejak ditubuhkan pada 2 Julai 2018. Selamat datang juga kepada semua ibu bapa dan penjaga. Selamat menjadi ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tiara Permai. Untuk makluman semua, SMK Tiara Permai baru saja mencecah usia 2 tahun 5 bulan. Mesyuarat PIBG juga baru dilangsungkan sebanyak 2 kali. Tinggi harapan saya agar ibu bapa, murid-murid tingkatan 1 dapat terlibat dengan aktif sebagai ahli PIBG, memberikan sumbangan bukan saja RM1,
atau kebendaan, tetapi juga idea yang segar, yang bermanfaat serta sokongan moral kepada pihak sekolah demi kecemerlangan murid dan kejayaan sekolah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang cikgu kasih sekalian, apabila memperkatakan tentang usia sekolah, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid, SMK Tiara Permai memulakan operasi pada 2 Julai 2018 dengan bilangan guru 17 dan 4 orang AKP sehingga pada 20 Januari 2021 SMK Tiara Permai telah mempunyai 733 orang murid yang mendaftar dalam APDM, iaitu aplikasi pangkalan data murid, dengan bilangan guru seramai 55 orang dan 5 orang anggota kumpulan pelaksana. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta murid yang cikgu kasihi, SMK Tiara Permai bertuah kerana sebagai sekolah baharu, pihak JPN dan PPD, pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah telah menempatkan guru-guru yang berpengalaman daripada pelbagai sekolah, dan dikuatkan lagi dengan guru-guru lantikan baharu yang pada pemerhatian saya sangat rajin dan memberikan 100% komitmen kepada sekolah demi kejayaan dan kecemerlangan murid-murid. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan pengetua yang kedua dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerajui SMK Tiara Permai bermula 12 hari bulan 12 tahun 2019. Usia yang baru setahun jagut di sini, tetapi telah berkhidmat selama 25 tahun dalam bidang pendidikan, dengan pengalaman mengajar 12 tahun sebelum ini dengan jawatan terakhir sebagai penolong kanan co-curriculum sebelum meneruskan khidmat selama 12 tahun pula di bahagian pendidikan guru, jemaah nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, dan berpengalaman menjadi pegawai khas kepada dua timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. InsyaAllah dengan pengalaman dan ilmu yang ada pada saya akan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk murid-murid dan warga SMK Tiara Permai. Saya akan memastikan semua murid mendapat yang terbaik daripada guru-guru SMK Tiara Permai yang hebat dan berpengalaman. Makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jumlah murid SMK Tiara Permai sehingga kini ialah 735 orang dengan pecahan murid hampir seimbang, iaitu 373 lelaki, iaitu sebanyak 50.75%, dan 362 murid perempuan, iaitu seramai 49.25%. Manakala jumlah murid tingkatan 1 yang baharu tahun 2021 ialah seramai 188 orang dengan pecahan 87 lelaki, iaitu 46.28%, dan 101 murid perempuan atau sebanyak 53.72%. Okey, semua murid tingkatan 1 ini datang daripada pelbagai sekolah rendah. Sebanyak berdasarkan data kita dapati sebanyak murid-murid tingkatan 1 ini datang daripada 14 buah sekolah rendah yang berada sekitarnya. Antaranya lah sekolah SMK Tiara Permai sudah tentunya, SK Kampung Batu, SK Seri Nilam, SK Taman Koperasi Polis dan lain-lain. Perincian berkenaan setiap murid tingkatan akan disampaikan oleh Guru Penolong Kanan HEM, Cikgu Nora. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, seperti di awal ucapan saya tadilah, bahawa sekolah ini merupakan sekolah yang baru berusia 2 tahun 5 bulan, sudah pasti mempunyai kemudahan yang terbaik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tidak dinafikan, baru-baru ini bangunan SMK Tiara Permai dikagumi oleh pihak luar disebabkan oleh satu penularan video dalam YouTube dan menjadi tular di media sosial. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah SMK Tiara Permai ini dibina di atas tanah yang berkeluasan 110 ekar dan mempunyai 36 buah bilik darjah dengan kapasiti 1,260 murid. Sekarang kita memiliki murid yang berjumlah 735 orang. Boleh muat lagi lah. Maksudnya akan datang akan bertambah lagi jumlah enrollment murid di SMK Tiara Permai, dan mempunyai kemudahan sebanyak 4 blok. Kemudahan makmal komputer, makmal sains, dewan, kantin dan surau. SMK Tiara Permai juga mempunyai ataupun melaksanakan program pendidikan khas integrasi masalah pembelajaran dengan sekarang ni dengan jumlah murid seramai 27 orang dan mempunyai 5 orang guru khusus dalam pendidikan khas. Saya juga ingin berkongsi maklumat bahawa pada hujung tahun 2020,
pihak sekolah telah dibekalkan peralatan sukan yang mencakupi pelbagai jenis sukan. Antaranya peralatan sukan bola sepak, bola jaring, hoki, bola keranjang, petong dan memanah. Kita juga menerima peralatan muzik yang bernilai hampir 100,000 yang mencakupi set gamelan, set cak lempung bersama dengan gendang, 30 buah gitar akustik, 30 buah kompang, kemudian sebuah digital piano, kemudian dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan muzik. Kita sangat bertuah lah SMK Tiara Perumai kerana dibekalkan peralatan muzik. Cuma sehingga kini kita belum ada lagi menawarkan subjek pendidikan muzik. InsyaAllah akan datang kita akan usahakan untuk adakan mata pelajaran pendidikan muzik. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tinggi harapan saya agar peralatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan yang ada di sekolah ini dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan segala-galanya yang baru, daripada bangunan kepada peralatan yang baru, saya berharap kita sama-sama dapat menjaganya untuk kegunaan pada masa yang panjang. Dalam ikrar murid setiap kali perhimpunan rasmi sekolah, terkandung ikrar murid untuk menjaga harta benda sekolah dengan baik. Kepada murid-murid tingkatan 1, saya menyeru agar dapat manfaatkan kemudahan yang disediakan dan menjaga serta menyayangi harta benda sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ingin saya juga ambil kesempatan pada dalam ruang yang diberikan ini, ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hala 7 SMK Tiara Permai. Hala 7 sekolah adalah selari dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu dengan visi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan misinya melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Pihak sekolah juga membina visi dan misi sekolah yang selari dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu murid cemerlang, sasiah terbilang, sekolah gemilang. Dengan misi membangunkan profesionalisme guru untuk meningkatkan kualiti bagi kecemerlangan dan sasiah unggul murid. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ingin berkongsi sedikit pencapaian SMK Tiara Permai dalam sijil pelajaran Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pencapaian SPM SMK Tiara Permai adalah 100% murid layak mendapat sijil. Maksudnya di sini SMK Tiara Permai merupakan antara 10 sekolah yang terbaik di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak bercadang untuk berucap lebih panjang untuk memberi laluan kepada guru penolong kanan untuk menyampaikan taklimat-taklimat yang berkaitan. Begitu juga dengan bidang co-curriculum, bidang HEM. Nanti akan disampaikan oleh guru penolong kanan berkenaan. Sebelum saya akhiri ucapan saya, tinggi harapan saya agar semua murid tingkatan 1 dapat menanamkan tekad dan azam untuk menimba ilmu dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dengan tekun untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan co-curriculum seiring dengan akhlak yang terbilang. Akhir kata, saya juga ingin mengingatkan semua murid dan ibu bapa serta diri saya sendiri agar sentiasa mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi memutuskan rantaian COVID-19. Keluar rumah sekiranya ada keperluan, seperti yang ditegaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa vaksin yang berkesan sekarang ialah penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sentiasa membersihkan tangan, amalkan 3W dan elakkan 3S. Saya rasa itu saja ucapan saya pada pagi ini sempena majlis orientasi tingkatan 1. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan penuh bermakna oleh Pengetua SMK Tiara Permai sebentar tadi. Sekarang tibalah masa untuk kita mendapatkan informasi berkaitan bidang kurikulum ataupun akademik yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Marzita binti Ahmad selaku penolong kanan pentadbiran. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa penjaga tingkatan 1 tahun 2021. Ini ialah taklimat orientasi tingkatan 1 untuk SMK Tiara Permai 2021. Okey. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, Datin, Tuan, Puan serta anak murid yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya.
Nama saya Puan Mazita binti Ahmad. Saya sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Tiara Permai ini bermula dari tahun 2018, iaitu semenjak SMK Tiara Permai beroperasi pada 2 bulan 7 2018. Jadi tahun ini, tahun 2021 merupakan tahun keempat kami menerima murid tingkatan 1. Jadi syabas kepada semua anak murid yang dapat masuk ke SMK Tiara Permai. Ingin saya bicarakan sedikitlah tentang SMK Tiara Permai. Sekolah ini iaitu sekolah SMK Tiara Permai telah dibuka pada 2 bulan 7 2018, di mana pada masa itu muridnya hanya 50 orang, gurunya 17 orang. Kini bilangan guru telah mencecah 58 orang dan enrolment keseluruhan murid untuk 2021 ialah 718 murid. Terlebih dulu, saya ingin mengucapkan selamat datang ke SMK Tiara Permai kepada anak-anak murid tingkatan 1. Dahulu mungkin anak tuan-puan bersekolah di sekolah rendah seperti SK Tiara Permai, SK Mancung, SK Batu Muda, SJKT Sentul, SK Integrasi Cahaya Umi dan sebagainya. Tetapi kini anak tuan-puan sudah menganjak kaki ke sekolah menengah, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Saya teruskan dengan pakej mata pelajaran di SMK Tiara Permai untuk tingkatan 1, 2 dan 3 tahun 2021. Mata pelajaran teras ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, dan mata pelajaran wajib ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan PJPK, Geografi, Reka Bentuk dan Teknologi RBT dan Pendidikan Seni Visual. Jadi maksudnya di sini kita tidak kita tawarkan contoh muzik, tidak ada di SMK Tiara Permai lah untuk tahun 2021. Begitu juga dengan Asas Sains Komputer ASK 2021 kita tak tawarkan, kita hanya tawarkan RBT, Reka Bentuk dan Teknologi untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Kita ada 6 buah kelas yang biasa dan 1 kelas KAA, kelas aliran agama. Okey. Dan untuk waktu persekolahan, saya maklum bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan atau penjaga sekalian tidak akan masuk bersemuka pada 20 bulan 1. Kemungkinan besar pada 8 bulan 3 itu pun kita akan menunggu apa-apa arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi saya bacakan juga, saya beritahu jugalah kepada Datuk Datin, tuan-puan penjaga sekalian, waktu persekolahan ialah hari Isnin, Selasa. Waktu persekolahan ialah 7.30 pagi hingga 1 tengah hari untuk kelas 6 yang kelas normal lah saya panggil. Untuk kelas KAA, kelas Az-Zahra, hari Isnin 7.30 hingga 2.30 petang. Hari Selasa untuk KA 7.30 hingga 3 petang. Manakala hari Rabu sama, tingkatan 1 kelas normal dan tingkatan 1 Az-Zahra KAA masuk 7.30 pagi, balik 3.30 petang. Hari Khamis untuk kelas tingkatan 1 yang normal 6 kelas masuk 7.30 pagi, balik 1.30 tengah hari, dan kelas KAA pula bermula 7.30 pagi sehingga 3 petang hari Khamis hingga 3 petang. Dan untuk hari Jumaat sama, untuk kelas 6 yang normal dan juga kelas KAA bermula 7.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Saya beritahu kepada Datuk Datin, tuan-puan semua, tetapi ini bergantung apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masuk nantilah bila bersemuka. Kalau bukan 8 bulan Mac, kita akan tunggulah arahan seterusnya dari pihak KPM, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Jadi umum sudah mengetahui bahawa apabila tiada bersemuka, jadi pihak sekolah perlu mengadakan PDPR,
Jadi saya bacakan sedikitlah tentang pengenalan PDPR. Saya harap ibu bapa dan penjaga sebenarnya dah biasa dengan PDPR semenjak di sekolah rendah masa tahun 6 tahun 2020. Tapi saya izinkanlah saya untuk kongsikan sedikitlah tentang pengenalan PDPR. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 menggariskan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri, peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Sebab itu PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR digunakan sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Apakah objektif PDPR? Ini adalah panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang, dan murid pula mengikuti PDPR secara optimum. Maksud di sini apabila saya mengatakan berstruktur dan terancang, kami di pihak sekolah, pihak guru, kami perlu wajib mengikuti ikut DSKP lah yang telah diberikan lah oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Bukan kata semua guru boleh kita kata berikan sahaja PDPR dalam bentuk apa sahaja. Sebenarnya kami perlu ada struktur dan terancang. So, biasanya pendekatannya seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, Datuk Datin dah tahu, pendekatannya dalam talian, iaitu cara belajar, ada capaian internet, guna peranti atau device, belajar secara real time. Apa maksudnya real time? Kamilah pihak sekolah boleh gunakan medium D5, mungkin dah biasa kenal lah tahun lepas, Google Classroom dalam D5, ada Cikgu Tube, ada aplikasi media sosial yang lain, ada Google Meet, ada Microsoft Teams. Itu kita boleh gunakan sebagai live streaming. Begitu juga ada e-permainan, gamification. Boleh juga cikgu gunakan medium video, klip audio, e-buku, rakaman video atau tugasan dalam talian. Maksudnya di sini adalah pihak guru, kami memang akan gunakan DSKP, kami akan buat PDPR secara terancang, tetapi peranti ataupun cara belajar ini memang ada banyak cara lah untuk kami gunakan sebenarnya. Okey, jadi tempoh layar maksimum untuk menengah rendah kita tetapkan 2 hingga 3 jam, di mana setiap hari kami tetapkan ada 2 subjek ya, Datuk Datin, tuan puan dan murid-murid sekalian setiap hari ada 2 subjek. Nanti di dalam WhatsApp kelas kita akan kita kata paparkanlah jadual waktu PDPR. Jadi dalam masa yang sama, kaedah PDPR juga boleh menggunakan modul mengikut kesesuaian DSKP ataupun RPT, rancangan pelajaran tahunan, dan juga kaedah PDPR juga boleh berasaskan projek. So, apakah peranan ibu bapa atau penjaga? Di peringkat sekolah kita dah taklimatkan kepada guru-guru berkaitan peranan mereka dalam PDPR. Tetapi apakah peranan ibu bapa atau penjaga? Ibu bapa atau penjaga perlu membantu anak atau anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan, tugasan, kerja rumah yang diberikan guru. Ini yang saya maksudkan tadi, kita kata belas dalam grup kelas nanti, dan membantu anak-anak jagaan tuan-puan mengakses D5, TV pendidikan, EduWeb TV, ada koleksi video, Cikgu Tube. Saya juga nak perkenalkan gerbang PDP JPWP KL. Jadi saya harap tahun 2021 kita lah sama-sama memainkan peranan. Guru, di pihak guru kita sediakan bahan, di pihak ibu bapa sediakan peranti, sediakan internet sebab 2020 kami juga dapatan dari murid-murid ada juga masalah dari segi tiada peranti, tiada internet. Kita harap tahun ini mungkin lebih baiklah dari segi persediaan peranti, persediaan talian internet di sekolah, di rumah, minta maaf ya, di rumah. Okey. Jadi pada saya kalau ada apa-apa soalan, boleh telefon pihak sekolah, boleh telefon saya lah kalau ada masalah. Boleh telefon pejabat, kalau saya ada saya akan membantulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati.
Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur bertemu lagi insya-Allah. Akhir kata, yang dhaif dan naif dari saya, yang terbaik tentulah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat yang kedua, iaitu berkaitan dengan hal ehwal murid yang akan disampaikan oleh yang berusaha Puan Nora binti Haji Muhammad Nur selaku penolong kanan HEM. Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis kerana berjemput saya untuk bercakap sepatah dua dalam majlis orientasi tingkatan 1 hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada pagi yang mulia hari ini. Yang berusaha Tuan Pengetua, Tuan Haji Azman bin Abdul Kadir. Yang berusaha penolong kanan pentadbiran, Puan Marzita binti Ahmad. Yang berusaha penolong kanan ko-kurikulum, Yang Mulia Raja Rosdi bin Raja Daud. Yang berusaha penyelaras pendidikan khas, Encik Syukri bin Ahmad. Seterusnya guru-guru kanan bidang, guru-guru SMK Tiara Permai, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa penjaga, kepada murid-murid tingkatan 1 yang baru masuk ke SMK Tiara Permai. Saya sangat-sangat mengalukan kedatangan tuan-tuan, puan-puan semua ke SMK Tiara Permai dan tahniah saya ucapkan kerana memilih sekolah ini sebagai destinasi sekolah menengah anak-anak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya Puan Nora binti Haji Muhammad Nur, penolong kanan hal ehwal murid, akan membacakan seberingkas tentang bilangan murid yang masuk ke SMK Tiara Permai bagi sesi 2021. Untuk makluman semua, kita menerima sebanyak 15 buah sekolah rendah dari kawasan yang berhampiran masuk ke SMK Tiara Permai. Pecahannya seperti berikut. SK Tiara Permai seramai 68 orang. SK Taman Koperasi Polis 9 orang. SK Seri Nilam 19 orang. SK Seri Murni 3 orang. SK Seri Kepung 1 orang. SK Seri Delima 9 orang. SK Sentul Utama 1 orang. SK Kampung Selayang 2 orang. SK Kampung Batu 44 orang. SK Bukit Kenak 1 orang. SK Metodis Sentul 1 orang. SK Batu 41 4 orang. SJK Tamil Sentul 3 orang dan SJC Mancung 14 orang. Keseluruhannya ialah 190 orang. Dan di sini juga disediakan sebuah kelas yang kita sebut sebagai kelas aliran agama yang kita terima bilangan seramai 26 orang dari sektor pendidikan Islam Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan juga, kita ada sebanyak 7 buah kelas untuk menempatkan anak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Di sini saya akan bacakan nama-nama guru tingkatan yang akan memainkan peranan penting untuk menjaga anak-anak tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin sekalian. Pertamanya ialah kelas 1 Az-Zahra. Kelas 1 Az-Zahra ialah kelas aliran agama dan guru tingkatannya ialah Puan Asimah binti Derrahman. Diikuti dengan 1 Anggrek, guru tingkatannya ialah Cik Nur Arina binti Nawawi. 1 Dahlia, Puan Nur Syafini binti Syafi'i. 1 Kenanga, Cik Kurota Aina binti Muhammad Fauzi. 1 Mawar, Cikgu Kusyairah binti Kula. 1 Orchid, Puan Nur Hasnida binti Juso. Dan 1 Seroja, Puan Siti Faizah binti Muhammad Nur.
Ya, guru-guru tingkatan ini memainkan peranan besar ya kepada anak-anak tuan-tuan, puan-puan semua. Sebab untuk tempoh setahun mereka lah yang akan menjaga anak-anak tuan-tuan, puan-puan sekalian. Dan di sini juga saya memohon kepada semua yang hadir, pada hari pendaftaran tempoh hari kita telah mengedarkan borang maklumat diri pelajar ya. Jadi saya mohon kepada para ibu bapa penjaga sekalian, mohon lengkapkan borang tersebut, dan sekiranya ada peluang kita bersemuka nanti, tolong serahkan borang maklumat diri tersebut kepada guru-guru tingkatan anak-anak, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan sekalian ya. Sebab maklumat itu sangat penting, terutama nombor telefon ibu bapa, alamat ibu bapa. Kerana apa? Kerana sekiranya berlaku kecemasan, kita boleh menghubungi ibu bapa penjaga dengan cepat ya. Okey, itu tentang pendaftaran, tentang bilangan tingkatan 1 dan juga tentang nama-nama guru tingkatan. Di kesempatan ini juga saya ingin menyatakan jawatan kuasa yang terlibat di bawah hal ehwal murid ya. Yang pertama ialah jawatan kuasa disiplin. Jawatan kuasa disiplin ini memainkan peranan yang sangat penting dalam urusan hal ehwal murid. Okey tuan-tuan dan puan semua, dan untuk makluman semua, setiausaha atau orang kuat dalam jawatan kuasa disiplin ini ialah Cik Wu Sok Wai. Ya, dia yang akan menjadi ketua untuk urusan disiplin bagi sekolah SMK Tiara Permai. Okey, yang kedua ialah jawatan kuasa kebajikan dan biasiswa. Biasiswa ini termasuklah BKP, Baitumal, Kuam dan sebagainya. Ya, termasuk juga bantuan makanan kepada murid-murid B40 ya, B40. Mereka ada bantuan makanan percuma pada waktu rehat yang diberi oleh Yayasan Wilayah ya. Urusan berkenaan dengan jawatan kuasa kebajikan dan biasiswa di bawah Ustazah Asimah binti Rahman ya. Kalau tuan-tuan puan-puan tak dapat beasiswa, kalau ada urusan berkaitan dengan Baitumal dan sebagainya, bolehlah berjumpa dengan Puan Asimah atau Ustazah Asimah binti Rahman ya, untuk urusan kebajikan dan beasiswa. Seterusnya di bawah hal ehwal murid juga melibatkan jawatan kuasa skim pinjaman buku teks. Skim pinjaman buku teks ini buat sementara waktu ditangguhkan pengagihan buku kerana kita berada dalam PKP. Buku teks akan diagihkan apabila kita kembali bersemuka ataupun setelah dibenarkan oleh pihak pejabat pelajaran daerah ya. Kita akan edarkan buku kepada anak-anak, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan apabila urusan PKP ini selesai. Dan di bawah jawatan kuasa HEM juga ada jawatan kuasa kesihatan dan pergigian. Dan orang kuat dalam jawatan kuasa ini ialah Puan Gian Ko yang menguruskan tentang kesihatan dan pergigian anak-anak, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan semua. Dan kita ada satu bilik isolasi. Bilik itu untuk menempatkan murid-murid yang tidak sihat ya. Kalau murid-murid yang tidak sihat, kita akan tempatkan mereka di bilik berkenaan dan kita akan menghubungi ibu bapa untuk membawa pulang anak-anak yang tidak sihat tersebut ya. Kemudian di bawah hal ehwal murid juga ada jawatan kuasa 3K. Kita sebut sebagai 3K, iaitu kebersihan, keselamatan dan kebersihan. Orang kuat untuk jawatan kuasa 3K ialah Puan Rohana binti Ishak ya. Cikgu ini akan mengambil alih bahagian kebersihan, bahagian keselamatan murid dan juga kesihatan murid dalam kawasan sekolah ya. Seterusnya kita ada juga jawatan kuasa bimbingan dan kaunseling di bawah setiausahanya iaitu Puan Naziratul Ain binti Nurul Azmi. Dan kaunselor kedua ialah Puan Cik Azimah binti Cik Yusof. Mereka ini memainkan peranan penting ya kepada murid-murid untuk mengembalikan semangat mereka dalam
kebanyakan hal, terutama hal-hal yang melibatkan akademik dan juga kesihatan, ya. Seterusnya ialah jawatankuasa kantin. Jawatankuasa kantin diketuai oleh Puan Nur Syafini binti Syafi'i. Ya, kantin kita ada di bahagian bawah dewan ini, dan buat masa ini kantin tidak dibuka kepada pelajar lah sebab COVID. Buat masa ini kita akan meminta murid-murid memberikan order kepada guru tingkatan, dan guru tingkatan akan mengorder melalui kantin sekolah, ya. Seterusnya ialah jawatankuasa pendidikan pencegahan dadah. Setiausaha untuk unit ini ialah Cik Nur Aidatul. Dia akan uruskan tentang program pendidikan pencegahan dadah. Yang ke-9, jawatankuasa yang ke-9 ialah jawatankuasa Majlis Ketua Tingkatan yang diketuai oleh Puan Zanaria binti Zakaria. Ya, kita ada banyak kelas, jadi kita memerlukan jawatankuasa bagi mengendalikan urusan ketua dan penolong tingkatan. Dan terakhir sekali ialah jawatankuasa induk Kelab Pencegah Jenayah, ya. Setiausahanya juga kita letakkan di bawah Badan Induk Disiplin yang diketuai oleh Cik Wu Sok Wai, ya. Okey, itu tentang jawatankuasa di bawah hal ehwal murid. Saya juga ingin menjelaskan sepintas lalu di sini tentang peraturan apabila anak-anak tidak dapat hadir ke sekolah, ya. Sebab salah satu masalah disiplin di sini ialah murid-murid tidak hadir ke sekolah, tidak memberikan maklumat apabila tidak hadir ke sekolah. Jadi kesempatan di pagi ini saya memohon kerjasama datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan. Sekiranya anak-anak tidak dapat hadir ke sekolah, mohonlah, ya, membuat surat menyatakan kepada guru tingkatan sebab ketidakhadiran anak-anak, tuan-tuan, puan-puan semua. Sebab kita tidak ingin letakkan mereka ini sebagai murid ponting, ya. Kalau ada surat, kita akan letakkan sebagai tidak hadir bersebab. Ya, kalau tidak ada surat, kita akan letakkan mereka sebagai ataupun dalam istilah ponting sekolah, ya. Jadi saya mohon kerjasama agar tuan-tuan, puan-puan semua tidak lupa untuk membuat surat sekiranya anak-anak tidak dapat hadir ke sekolah. Satu lagi masalah besar di SMK Tiara Permai yang melibatkan disiplin ialah lewat hadir ke sekolah. Ya, lewat hadir ke sekolah. Walaupun kebanyakan anak-anak murid kita berada di sekitar sekolah, tetapi masih ada murid-murid yang hadir lewat, ya, lewat dari masa yang telah ditetapkan, ya. Sebelum 7.20 semua murid mesti berada dalam kawasan sekolah, ya. Tetapi masih ada lagi yang melengah-lengahkan urusan untuk segera masuk ke sekolah. Jadi saya mohon kerjasama ibu bapa sekalian supaya mengingatkan anak-anak masing-masing segeralah ke sekolah, ya. Sebab 7.30 pagi pelajaran telah bermula. Kita tidak ingin ada kelewatan berlaku untuk masuk ke kawasan sekolah. Jadi mohon kerjasama semualah, ya. Termasuk anak-anak yang baru mendaftar masuk ke SMK Tiara Permai, ya. Awak dalam proses peralihan dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Jadi banyaklah perkara yang kena belajar dengan abang-abang, dengan kakak-kakak yang ada, ya. Dan sebelum saya lupa, saya harap semua telah bersedia, ya, untuk menjadi pelajar sekolah menengah. Buanglah sifat anak-anak, jadilah murid-murid yang semakin matang. Dan belajarlah menghormati kawan-kawan, menghormati abang-abang, kakak-kakak yang lebih berusia. Akhir kata dari saya, sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak
murid tingkatan 1 yang baru ke SMK Tiara Permai. Semoga kita semua dapat bekerjasama dalam banyak perkara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Mulia Raja Rusdi bin Raja Daud selaku penolong kanan co-curriculum untuk memberikan taklimat berkaitan bidang co-curriculum yang merupakan pelengkap yang kukuh kepada bidang akademik. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Azman Abdul Kadir, Pengetua SMK Tiara Permai Kuala Lumpur. Yang berusaha Puan Mazita binti Ahmad, Kanan Pentadbiran SMK Tiara Permai. Puan Nora binti Haji Muhammad Noor, Kanan Halawan Murid, guru-guru kanan, guru-guru, para ibu bapa, anak-anak murid tingkatan 1 SMK Tiara Permai 2021. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama berada dalam satu majlis orientasi tingkatan 1 tahun 2021 untuk SMK Tiara Permai Kuala Lumpur yang kini kita adakan di atas talian pada pagi yang mulia ini. Saya juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa salam kepada anak-anak murid tingkatan 1 ke SMK Tiara Permai Kuala Lumpur. Selamat menjadi warga SMK Tiara Permai Kuala Lumpur. Alhamdulillah, sekolah kita merupakan sekolah yang baru, mula beroperasi pada Julai 2018. Dari segi prasarana sekolah, bangunan, perabot, kelas, dewan, makmal, komputer, bilik-bilik khas, pusat sumber dan lain-lain adalah terbaik dan lengkap. Walau bagaimanapun, sedikit kelemahan ialah kita tidak mempunyai padang bola sepak. Hal ini sedikit terhalang untuk aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sukan dan permainan. Dari segi ruang dan tempat untuk berlatih adalah terhad. Kemudahan-kemudahan prasarana sukan yang lain ialah seperti kita memiliki sebuah dewan besar. Kita juga memiliki sebuah gelanggang takraw yang juga baru kita menaik taraf. Kita juga memiliki sebuah gelanggang bola tampar. Semua ini adalah disediakan untuk anak-anak SMK Tiara Permai menyelahkan bakat dan potensi yang ada dalam diri masing-masing. Siapa tahu suatu masa nanti ada dalam kalangan anak-anak SMK Tiara Permai dapat mewakili negara dalam sukan tertentu, insya-Allah. Walaupun sekolah kita baharu, berkat komitmen semua guru, PIBG, ibu bapa dan pelajar, kita telah mencipta nama di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Antaranya untuk tahun 2019, untuk pengetahuan anak-anak, kita telah mendapat tempat ketiga dalam festival tari kebangsaan. Untuk kejohanan karate sekolah-sekolah peringkat kebangsaan, kita juga mendapat tempat ketiga. Majlis Tadarus Al-Quran MSS Daerah Sentul, kita mendapat naib johan. Program Silang Budaya Kebangsaan, sekolah kita SMK Tiara Permai telah mendapat anugerah khas Taranum Cyber yang baru yang berlangsung pada tahun 2020. Kita telah mendapat naib johan peringkat daerah dan kejohanan golf peringkat negeri Kuala Lumpur. Kita mendapat tempat ketiga peringkat negeri. Tahniah diucapkan kepada semua anak-anak pelajar SMK Tiara Permai atas sumbangan
yang begitu bermakna kepada diri, keluarga, sekolah dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar sekalian, co-curriculum merupakan suatu yang wajib disertai bagi semua murid. Hal ini dijelaskan menerusi Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 550, yang menyatakan semua murid wajib menyertai kegiatan co-curriculum. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar yang dihormati sekalian, co-curriculum merupakan suatu yang wajib disertai bagi semua murid. Hal ini dijelaskan menerusi Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 550, yang menyatakan bahawa semua murid wajib menyertai kegiatan co-curriculum. Anak-anak pelajar boleh melihat pada slide yang ditayangkan. Objektif pelaksanaan co-curriculum, yang pertama, memartabatkan co-curriculum dan sukan dalam masyarakat sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan, memperkasakan co-curriculum dan sukan sebagai wadah membina modal insan, menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Untuk bidang co-curriculum, peruntukan masa ialah selama 180 minit seminggu atau selama 3 jam. Murid-murid perlu mengikuti sekurang-kurangnya 12 kali perjumpaan. Untuk unit co-curriculum SMK Tiara Permai, kita seperti juga sekolah-sekolah lain, terdapat 3 unit co-curriculum, iaitu yang pertama adalah badan beruniform, iaitu yang kita ada sebanyak 6 unit, iaitu Pengakap, Bulan Sabit Merah Malaysia, Puteri Islam, Kadet Polis, Kadet Pertahanan Awam, KAPA, dan juga Kadet Remaja Sekolah. Untuk kelab dan persatuan, kita ada 14 unit kelab dan persatuan, iaitu kita ada Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Sejarah, Persatuan Malaysiaku dan Rukun Negara, Persatuan Pendidikan Islam, Persatuan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics, Persatuan Seni Kreatif. Untuk kelab, kita ada Kelab Inovasi dan Reka Cipta. Kita ada Kelab Seni Kebudayaan, Tarian. Kita ada Kelab Pusat Sumber. Kita ada Kelab Skim Pinjaman Buku Teks, SPBT. Kelab Koperasi Pengguna dan Usahawan, Kelab Komputer dan juga Kelab Pencegahan Jenayah. Bagi sukan dan permainan, untuk konteks SMK Tiara Permai, kita ada 9 unit sukan dan permainan yang boleh disertai oleh anak-anak pelajar sekalian. Yang pertama ialah kita ada Kelab Hoki, Kelab Takraw, Kelab Bola Jaring, Kelab Bola Tampar, Kelab Catur, Kelab Olahraga, Kelab Petang, Kelab Bola Keranjang dan Kelab Badminton. Dari segi keahlian co-curriculum SMK Tiara Permai, semua murid wajib mendaftar dan menjadi ahli bagi ketiga-tiga unit co-curriculum. Murid yang mempunyai penyakit kronik boleh dikecualikan dengan mengemukakan surat doktor kepada saya penekanan co-curriculum. Keahlian murid diagihkan mengikut kota bilangan kaum dan tingkatan, kecuali unit-unit khas yang melibatkan kaum dan jantina, seperti contoh pendidikan Islam, Persatuan Pendidikan Islam, sudah tentulah kita tempatkan dalam kalangan murid-murid yang beragama Islam.
Murid tidak dibenarkan menukar keahlian dan diwajibkan menghadiri penjumpaan mengikut takwim kokurikulum sekolah. Kalau kita laksanakan perjumpaan ataupun secara dalam talian, jadi semua murid mesti mengikuti perjumpaan dalam talian. Atau sekiranya kita dibenarkan untuk menjalankan aktiviti kokurikulum secara bersemuka oleh pihak kementerian dan juga MKM, maka kita akan jalankan secara bersemuka yang kita adakan di sekolah kita pada waktu pagi, iaitu hari Rabu dan juga hari Khamis. Bagi pendaftaran kokurikulum SMK Tiara Permai, jadi semua murid wajib mendaftar dan menjadi ahli bagi ketiga-tiga unit kokurikulum. Okay? Wajib mendaftar dan menjadi ahli bagi ketiga-tiga unit kokurikulum. Dan buat julung kalinya pada tahun ini, kita melaksanakan pendaftaran kokurikulum secara online ataupun secara dalam talian, iaitu e-pendaftaran. Pihak sekolah akan mengedarkan surat makluman dan URL atau QR code untuk pelajar mendaftar. Tempoh masa pendaftaran ialah bermula hari ini, iaitu 23 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021. Surat makluman akan diedarkan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing selepas sahaja majlis kita pada pagi ini. Keahlian murid akan dimaklum menerusi grup kelas masing-masing. Baik. Sekarang beginilah paparan yang terdapat pada dalam surat makluman. Okey. Jadi anak-anak pelajar bolehlah mendaftar dengan URL, menggunakan URL ataupun menggunakan QR code yang terdapat dalam surat maklumat tersebut. Kemudian pelajar dihendaki mengisi maklumat diri mengikut kad pengenalan. Nama mestilah ditulis huruf besar mengikut kad pengenalan. Jantina, kelas, okey. Sila beri maklumat yang tepat. Bagi pendaftaran unit kokurikulum, ada dua pilihan. Untuk badan beruniform, ada dua pilihan, iaitu pilihan yang pertama yang betul-betul minat dan pilihan yang kedua. Ada dua pilihan saja. Cuma saya nak maklumkan di sini kepada anak-anak pelajar, tidak semestinya pilihan yang dibuat oleh anak-anak pelajar itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Kerana kita akan melihat juga dari segi kuantiti dan juga bilangan, bilangan keahlian, supaya kita dapat seimbangkan dari segi bilangan keahlian unit-unit kokurikulum. Ini penting untuk mengelakkan kesukaran ataupun dalam pengurusan kokurikulum dari segi masa dan dari segi tempat dan sebagainya. Jadi tidak semestinya pilihan itu dapat dipenuhi. Walau bagaimanapun pihak sekolah akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi kehendak atau pilihan anak-anak pelajar. Baik, untuk badan beruniform, kita ada kadet polis, pengakap dan seterusnya. Pelajar hanya memilih pilihan yang diminati. Memilih sahaja, hanya perlu memilih sahaja. Baik, seterusnya untuk kelab dan persatuan akan dipaparkan. Kelab-kelab persatuan yang boleh dipilih, maka pelajar buatlah satu pilihan yang tepat, pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua.
Okey. Begitu juga dengan sukan dan permainan, akan dipaparkan senarai sukan-sukan yang ditawarkan di SMK Tiara Permai. Jadi pelajar boleh tentukan, boleh pilih pilihan pertama untuk sukan dan pilihan kedua untuk sukan. Baik. Seterusnya, pelajar dikenaki membuat pengesahan. Ini sangat penting. Dikenaki membuat pengesahan. Okey, tipkan pengesahan dan teruskan dengan menekan button submit. Okey, hantar. Dan untuk itu pihak urustia ataupun pihak unit co-curriculum SMK Tiara Permai akan memproses dan kita akan maklumkan dalam masa terdekat keahlian anak-anak pelajar dalam unit-unit co-curriculum dalam grup WhatsApp kelas masing-masing lah. Baik, program sukan SMK Tiara Permai. Untuk program sukan diwajibkan dijalankan untuk semua murid. Kerana konsep dasar satu murid satu sukan. Kita akan mengadakan sekiranya dalam keadaan normal lah. Kita akan mengadakan sukan meretas desa, sukan tara dan juga kejohanan olahraga. Kita turut juga akan mengadakan pertandingan dalaman, sukan-sukan secara dalaman. Ini biasanya kita lakukan selepas PAT, peperiksaan akhir tahun. Baik, seterusnya juga kita akan menyertai pertandingan-pertandingan sama ada anjuran pejabat pendidikan daerah, JPN, KPN ataupun MSSM. Baik, bagi penjumpaan unit co-curriculum, okey, kita ada dua. Di sini saya gariskan dua bentuk perjumpaan. Okey, yang pertama ialah perjumpaan bersemuka. Ini sekiranya keadaan kembali normal dan pihak sekolah dibenarkan untuk melaksanakan co-curriculum secara bersemuka. Okey, ini kita akan jalankan pada hari Rabu. Pada hari Rabu pukul 7.30 pagi hingga 9.30 pagi. Okey. Untuk hari Rabu akan dijalankan perjumpaan secara bergile-gile dengan kelab dan persatuan. Okey. Dengan kelab dan persatuan akan dijalankan secara bergile-gile mengikut takwim co-curriculum yang kita akan edarkan kepada anak-anak pelajar sekalian. Untuk hari Khamis 7.30 hingga 8.30, 1 jam, merupakan perjumpaan sukan dan permainan. Bagi perjumpaan yang tidak bersemuka ataupun secara online, juga pada hari Rabu iaitu pukul 2.30 hingga pukul 3.30 petang untuk unit beruniform atau kelab persatuan secara bergile-gile. Secara bergile-gile. Baik, hari Khamis 2.30 hingga 3.30 petang untuk sukan dan permainan. Mungkin di sini guru-guru akan menyampaikan dari segi teori dan juga mungkin berkaitan dengan aktiviti secara online. Ini saya serahkan kepada perancangan yang telah dibuat oleh guru-guru penasihat sukan dan permainan. Bagi rumah sukan, kita juga akan laksanakan untuk situasi normal, kita akan jalankan pada hari Selasa pukul 1.30 hingga 3.30 petang untuk Laksamana dan Syahbandar, Rumah Merah dan Rumah Kuning. Untuk hari Khamis 1.30 hingga 3.30 petang untuk Rumah Bendahara dan Rumah Temanggung. Rumah Bendahara adalah Rumah Biru dan Rumah Temanggung adalah Rumah Hijau. Baik, seterusnya ialah berkaitan dengan PAJSK. PAJSK bermaksud pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Terdapat 3 komponen PAJSK yang perlu dilaksanakan oleh
anak-anak pelajar. Yang pertama ialah SEGAP. SEGAP ialah satu set ujian standard kecergasan fizikal. Ini akan dijalankan oleh guru pendidikan jasmani, guru PJ, untuk melihat pelbagai standard kecergasan fizikal lah, termasuk BMI dan sebagainya. Co-curriculum iaitu 3 unit co-curriculum dan juga extra co-curriculum. Extra co-curriculum. Baik, seterusnya adalah aspek pentaksiran. Aspek pentaksiran iaitu penlibatan murid, penyertaan dan juga prestasi ataupun pencapaian. Baik. Inilah maklumat berkaitan dengan PAJSK, iaitu penlibatan sebanyak 50 markah, penyertaan 40 markah dan juga prestasi 20 markah. Bagi jawatan, sekiranya anak-anak pelajar dilantik dalam mesyuarat agung memegang jawatan bendahari dan sebagainya, bagi jawatan yang maksima ialah sebanyak 10 markah. Ini adalah pengerusi lah. Naik pengerusi, setiausaha dan sebagainya, dia ada wajaran markahnya yang tersendiri lah. Baik. Untuk peringkat, 20 merupakan peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa 20, peringkat kebangsaan 18 dan seterusnya lah. Komitmen 10 markah. Ini komitmen ini merujuk kepada nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh murid, seperti membantu guru dan sebagainya lagi lah. Khidmat sumbangan, sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh murid. Kehadiran ialah sebanyak 40 markah. Sebagaimana yang saya maklum bahawa pelajar dikenaki hadir sekurang-kurangnya 12 kali perjumpaan. 12 kali perjumpaan untuk melayakkan para pelajar mendapat 40 markah maksimum. Bagi prestasi 20 markah, ini melibatkan pencapaian, prestasi, mungkin peringkat antarabangsa. Ini adalah penlibatan, penlibatan peringkat antarabangsa. Penlibatan 1 ini adalah sebagai atlet, 20 markah, kebangsaan 17 markah, negeri 14 markah, bahagian Sarawak 12 markah, zon daerah 11 markah. Penlibatan 3 ini merujuk kepada penlibatan pelajar mungkin sebagai pasukan pemerhati atau pasukan sorak. Ini wajaran markahnya agak kurang. Sekiranya penlibatan pelajar itu bertaraf antarabangsa, maka pelajar diberi wajaran markah 10 markah. Dan semua markah PAJSK ini akan dikumpulkan secara kumulatif daripada tingkatan 1 lagi sehinggalah tingkatan 5, dan ini akan digunakan wajaran 10% untuk kemasukan ke IPTA, Institut Pendidikan Tinggi Awam, universiti-universiti dan juga IPTS. Pelajar yang dikasihi sekalian, dari segi perancangan program kecemerlangan dan pembangunan co-curriculum SMK Tiara Permai, pihak sekolah telah merangka beberapa program yang mempunyai potensi berdasarkan pada sumber tenaga yang ada pada sekolah dan juga prasarana yang ada pada sekolah. Kita fokus kepada program kebitaraan kebudayaan seni tari. Kita ada guru yang berkemahiran dalam bidang seni tari. Yang kedua, program pembangunan sukan squash. Kita pada tahun 2021 telah dilantik oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri sebagai pengelola kejohanan squash negeri. Dan alhamdulillah sekolah kita mempunyai seorang guru iaitu pengerusi teknik squash negeri, iaitu Cikgu Zainuddin.
Yang ketiga, program pembangunan roket air. Sekolah kita telah dipilih oleh jabatan dan juga pejabat pendidikan daerah Sentul untuk pembangunan roket air. Sebanyak 2 buah sekolah sahaja, sekolah menengah dipilih di Zon Sentul, iaitu sekolah kita SMK Tiara Permai dan juga sekolah SMK Segambut Jaya. Seterusnya, program pembangunan sukan hoki. Kita akan teruskan memandangkan kita mempunyai seorang guru yang berkemahiran dalam bidang hoki, dan saya juga pernah terlibat sebagai panel pembangunan hoki pada masa yang dahululah, pada sekitar tahun 2007 ke 2012. Baik, seterusnya pembangunan sukan badminton. Kita mempunyai kemudahan dewan yang cukup baik. Program pembangunan sukan takraw, program pembangunan sukan petang dan juga penubuhan pasukan gamelan. 10 jenis alat muzik telah kita terima daripada kementerian, dan saya mendapat maklumat daripada guru muzik di sekolah kita. Beliau memerlukan 10 hingga 15 pelajar yang betul-betul berminat ataupun committed dalam bidang muzik, dari pelajar tingkatan 1 hingga pelajar tingkatan 2. Saya ingat itu saja taklimat saya pada hari ini. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan selamat menjadi warga SMK Tiara Permai, Kuala Lumpur. Kita dalam PKP akibat pandemik COVID-19, teruskan dengan penjarakan fizikal, kekal berada di rumah, kita jaga kita. Air serbat bunga selasih. Sekian, terima kasih.